كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan pengurusi kita, majlis kita pada malam ini, Dr. Habib, sahabat lama dulu dan sampai sekarang, dan seterusnya kepada pegawai-pegawai kata dan seluruh para peserta bersama kita malam ni. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga majlis kita malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan di mizan hasanat di akhirat nanti, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Sebelum tu saya amat berterima kasih dan mengucapkan jazakumullah khair kepada kata yang sudi menjemput orang di kampung panggil Abang Zain. Saya berasal daripada Kampung Tendung, Pasir Mas, Kelantan, dan saya berada di rumah saya sendiri di Tendung, Pasir Mas, Kelantan sekarang. Alhamdulillah, walaupun kita jauh berada jarak di alam maya, tapi hati kita dekat sebenarnya sesama Muslim. Apatah lagi kita berada dalam suasana bersama dengan mentadabbur Al-Quran, ingin mendekati diri dengan Al-Quran dan terus bersama Al-Quran sebagai jalan untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia adalah merupakan kunci-kunci syurga untuk kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang sempit ini, yang terbatas ini, Abang Zain cuba memperkatakan sekadar ilmu yang amat cetek ini dan dikutip daripada kata-kata ulama yang kita hormati. Nak bercakap tentang sikit sebanyak ciri-ciri keistimewaan Al-Quran. Istimewa apabila Al-Quran tetap keseluruhannya memiliki ciri istimewa. Tapi dalam kadar yang semampu ini, cuma Abang Zain cuba membawa beberapa sudut ciri keistimewaan sahaja. Antaranya ialah, satu, Al-Quran adalah kitabullah. Itu nombor satu. Kitabun Rabbani. Tidak ada campur tangan makhluk langsung, hatta Nabi ataupun Jibril. Satu. Kita akan bincang nanti, insya-Allah. Yang keduanya, kita nak lihat kitab keistimewaan Al-Quran ialah kitab yang syumul, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan dunia sampai akhirat. Sudah pasti tidak ada dalam kitab lain. Dalam kitab agama lain tak mungkin ada ni. Yang ketiga, Al-Quran tidak dibatasi oleh lingkungan masa dan tempat dan generasi. Tidak dibatasi. Dia menyeluruh. Yang keempatnya, insya-Allah kita akan lihat Al-Quran kitab yang mudah dipahami dan jelas maknanya. Kita tengok ayat-ayat Al-Quran yang memberitahu perkara ini. Dan ulama dapat mengambil pentadbir pengisian ini daripada mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tadi. Yang kelimanya, Al-Quran kitab kemanusiaan, insaniah dan kehidupan sejagat. Dan yang keenamnya, Al-Quran kitab Allah yang terpelihara. Wa inna lahu lahafizun. Dan kita lihat corak manakah yang Al-Quran ini terpelihara.
yang tak sama dengan kitab-kitab samawi pun. Apatah lagi kitab yang manusia buat, buku-buku yang manusia buat, tak mungkin terpelihara seperti mana yang berlaku pada Al-Quran. Kenapa dan mengapa kita akan lihat nanti. Dan akhir sekali, Al-Quran kitab yang bermukjizat. Kitab yang bermukjizat. Baiklah. Jemaah sekalian yang Abazin kasihi, sebagaimana kita kata tadi, Al-Quran adalah kitabullah. Kitabun Rabbani. Kitab yang terkandung dalamnya kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada penghulu dan penyudah bagi para anbiya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang terdapat dalam Quran itu, kalau kita lihat daripada awal sampai akhir dalam Quran itu 100% adalah bersumberkan daripada Allah. Sama ada kalimah-kalimahnya dan maknanya Allah SWT wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Jom kita tadabbur ayat ini. Ayat surah Hud ayat 1 lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Terjemahannya alif lam ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasannya itu adalah semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya ya Allah. Tugas malaikat dalam hal Al-Quran ini ialah Jibril hanya memindahkan atau menyampaikan wahyu ilahi ini dari Allah SWT dan disampaikan penuh amanah pada Nabi Muhammad. Itu saja kerja Jibril. Dibawa kepada Nabi Muhammad dengan penuh amanahnya, tidak dikurangkan dan tidak ditambahkan walaupun sahuruf. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192-195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Terjemahannya, dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isi kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Jibril, malaikat Jibril yang amanah dalam hatimu. Ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang daripada pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang dan nyata. Nabi Muhammad pula kerananya menerima wahyu itu daripada Jibril dan terus menghafalnya dengan tidak tangguh-tangguh bagi mengelakkan daripada lupa. Ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'la ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafalnya dan tidak lupa sama sekali. Al-Quran diturunkan sebagai ruh bagi menghidupkan akal dan jiwa manusia. Subhanallah. Orang yang berdamping Al-Quran berarti dia ada ruh. Apa arti ruh di sini? Al-Quran juga merupakan perlembagaan ilahi bagi menyusun kehidupan individu dan seluruh insan. Cuba kita tadabbur ayat Asy-Syu'ara lagi. Ayat 52. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Tengok. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad Al-Quran ini sebagai ruh yang menghidupkan Surah Asy-Syura. menghidupkan hati yang mati.
Cuba kita lihat bagaimana Al-Quran menghidupkan hati-hati orang-orang jahiliyah dulu. Cuba kalau Quran tidak diturunkan, wahai sahabat sekalian, kepada umat masa itu, bagaimana jadinya Sayyidina Umar? Terus akan mati hatinya. Tapi Al-Quran menghidupkan semula hati. Contohnya seorang yang dikatakan pekat jahiliyahnya, sehingga sanggup nak bunuh Nabi. Tapi apabila dia dengar Al-Quran dan menghayati dan mentadaburinya, maka kita tahu siapa Sayyidina Umar setelah dihidupkan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran tu ruh sebenarnya. Ruhan yang menghidupkan hati manusia. Maka dalam poin ini, poin Al-Quran Rabbani ini adalah kitab daripada Allah sendiri. Maka kita dapati dia mempunyai ciri-ciri berikut pula. Ini masih lagi kita poin yang pertama. Satunya, kalau Al-Quran itu ada Rabbani, Al-Quran itu betul-betul daripada Allah SWT, maka ulama memperkatakan bahawa dia mempunyai ciri yang berikut. Satu, tidak terdapat dalamnya pertentangan dan kesilapan. Kalau kita kaji Al-Quran pada awal sampai akhir, tidak ada kesilapan walaupun satu huruf. Walaupun dari segi nahu, walaupun dari segi saraf. Sedangkan dia datang daripada seorang yang ummi, yang dibawa oleh daripada seorang ummi, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ya Allah, kalaulah benda ini, kitab ini pada manusia, selepas tu sekurang-kurangnya satu kalimah ataupun satu huruf ada tersilap dan sebagainya. Al-Quran yang demikian tebal dan banyak halamannya betul-betul sunyi daripada sebarang perselisihan, pertentangan, kesalahan dan perbezaan di antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain, dan di antara satu keterangan dengan keterangan yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita perhati, ahli jemaah sekalian, berlainan pula dengan apa yang dicipta oleh manusia. Cuba kita lihat karangan-karangan manusia. Seringkali didapati suatu penulisan yang sudah disusun rapi, lalu dicetak dan diterbitkan, kemudian diedarkan dan dibaca oleh orang ramai. Tiba-tiba hasil tulisan itu terdapat kekeliruan. Banyak orang kritik itu, kritik ini. Sama ada ianya ditemui sendiri oleh penulisnya atau orang lain. Kekeliruan ini atau kesamaran ini ada kalanya berbentuk pertentangan, perselisihan, ataupun terdapat perbezaan antara apa yang ditulisnya di halaman awal dengan halaman yang terakhir. Itu hak manusia buat. Kadang-kadang juga kekeliruan itu berbentuk kesalahan perkataan ataupun makna, dan mungkin juga kesilapan dalam bentuk bahasa ataupun logat. Ini adalah keadaan dan sifat yang ada pada individu manusia. Sekalipun sudah mencapai kemuncak kepandaiannya, walaupun bijak macam mana pun, pasti ada kesamaran, kekeliruan dan sebagainya. Baik. Keadaan demikian tak mungkin berlaku pada Al-Quranul Karim. Ianya sejak pertama kali diucapkan oleh lisan seorang Nabi yang ummi, yang tidak pernah mempelajari bagaimana cara membaca dan menulis. Tapi diturun Al-Quran kepadanya sebegini rupa hebatnya, sebegini rupa istimewanya, sampai ke saat ini belum pernah terjadi ada kesalahan, perbezaan dan kekeliruan sedikit pun. Sebab itulah dalam surah An-Nisa ayat 2 Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi li ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tengok tu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kalau Al-Quran tu daripada manusia, pasti kita akan jumpa pertentangan dengan fakta-fakta sains dan sebagainya. Tapi tak pernah. Walaupun Al-Quran tidak diturunkan pada musim sains yang begitu mencapai kemuncaknya, tapi apa yang diberitahu oleh Al-Quran tetap tidak bertentangan. Dan tetap kita akan menjumpai jawapannya akhirnya dalam Al-Quran juga, dalam apa segi sekalipun. Baik.
Yang kedua, dari sudut Rabbani Al-Quran itu ialah selamat daripada pengaruhi oleh unsur-unsur peribadi. Biasanya, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, apa saja yang didatang daripada manusia, sudah pasti ada unsur-unsur pengaruh dengan unsur peribadi dan hawa nafsu manusia. Segala suruhan, larangan, hukum-hukum hakam, nasihat yang terkandung dalam Al-Quran, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keadilan yang mutlak. Itu penting. Manusia tak mungkin bersifat adil yang mutlak. Kalaulah benda dilakukan oleh anaknya yang disayangi, bagaimana rasa dalam hatinya untuk menghukumkan kepada anak yang disayangi? Kepada ibunya sendiri, kepada bapaknya sendiri. Pasti ada kecenderungan sikit sebanyak. Apatah lagi kalau dia tidak ada agama. Sudah pasti akan masuk sebelah ibunya 100%. Tapi Al-Quran tidak ada yang macam tu. Dan manusia selain pada Rasul yang maksum, setinggi mana taraf ilmu pengetahuan mereka, pasti tidak sunyi pada terkesan dengan tarikan hawa nafsu. Sebagaimana Abang Zain kata tadi. Kecenderungan, kepentingan peribadi pasti ada. Itu perangai manusia. Keluarga, kawan rapat, puak dan sebagainya. Dalam mendapat sebarang putusan dan menjatuhkan sebarang hukuman. Hal ini merupakan salah satu tanda kelemahan dan kekurangan yang ada pada manusia. Di antara ciri Rabbaniyatul Quran ialah mendapat penghormatan dan kepatuhan yang kudus daripada penganutnya. Ia amat dihormati untuk dan mendapat kepatuhan yang kudus daripada orang mukmin. Cuba kita lihat di awal Al-Quran diturunkan bagaimana para sahabat mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran. Contohnya, semasa Al-Quran mengharamkan hukum arak, maka ketika itu ada di antara sahabat-sahabat yang masih minum arak. Dia apabila dengar saja Nabi memberitahu bahawasanya sekarang, bahal antum muntahun, adakah kamu semua berhenti daripada minum arak? Semua sahabat-sahabat itu melemparkan gelas mereka ke dalam longkang, dan ada mereka yang membuangkan arak-arak yang dalam gedung-gedung sehingga mengalir penuh dalam longkang. Dan begitu juga muslimat pada ketika itu apabila diturun ayat untuk menutup aurat, mereka tu terus menggunting pakaiannya dan menutup wajah mereka dan sebagainya. Dan mereka merasai bahawasanya surahan ini bukan daripada Nabi Muhammad semata-mata, tapi ianya adalah daripada Tuhannya yang menciptanya, yang akan membalasnya di akhirat nanti. Sebab itulah mereka mematuhi apa saja yang datang daripada Al-Quran dengan patuhan yang kudus, yang penuh suci. Baik para jemaah yang dikasihi sekalian, sudut yang kedua, ciri yang kedua. Kalau tadi kita mau perkatakan sikit sebanyak tentang keistimewaan dari sudut Al-Quran itu bersifat Rabbani, iaitu 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Al-Quran kitab agama yang syumul. Al-Quran merupakan sebuah kitab agama yang syumul, yang menyeluruh aspeknya, merakumi seluruh aspek cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk akidahnya, ibadatnya, perundangan dan juga akhlak. Semua ada dalam tu. Sesiapa yang ingin mencari akidah yang betul, jangan cari dalam kitab lain. Jangan cari dalam ajaran lain. Carilah dalam Al-Quran. Kalau dia nak cari Tuhan yang betul-betul Tuhan, iaitu Allah, dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran.
dianya suci dan murni, hendaklah dia mengambilnya pada Al-Quran. Kalau nak cari akidah yang suci, yang murni, cari dalam Al-Quran. Di dalamnya dia menemui dalil tentang kewujudan Tuhan dan ketauhidannya. Sama ada tauhid itu tauhid rububiyah ataupun uluhiyah dan sebagainya. Begitu juga Al-Quran mengandungi syariat dan peraturan hidup. Jangan cari peraturan hidup ni di timur dan di barat, di utara dan selatan. Cari dalam Al-Quran. Di sana terdapat peraturan hidup yang sejati, yang mutlak. Sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan hidup sama ada peraturan ini berbentuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekelilingnya, semua diperturunkan dalam Al-Quran. Di samping itu juga Al-Quran memaparkan metod-metod pembinaan akhlak murni, iaitu penyuburan sifat-sifat mahmudah yang perlu dibangunkan, disuburkan dalam jiwa manusia. Jangan cari daripada ajaran lain. Tak ketemu metod-metod pembinaan akhlak yang sebenar. Ianya terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan penyingkiran sifat-sifat yang mazmumah yang dalam setiap diri manusia. Sifat mahmudah, suburkan dengan apa yang diajar oleh Al-Quran. Dan sifat mazmumah, dihilangkan dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dengan itu manusia akan selamat. Akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat, insya-Allah. Abazid terus laju sebab masa mengejar kita. Ciri yang ketiga tentang keistimewaan Al-Quran itu ialah Al-Quran tidak dibatasi oleh lingkungan masa dan tempat dan generasi. Al-Quran itu sesuai bagi setiap zaman. Bukan zaman yang semasa turun Al-Quran dan generasi sekejap sampai itu saja. Tapi dianya tidak dibatasi oleh lingkungan masa atau tempat tertentu, bukan. Al-Quran juga bukan diturunkan untuk generasi tertentu dan akan berakhir peranan Al-Quran setelah berakhirnya generasi itu, bukan. Sampai ke kiamat. Al-Quran tidak sama sekali bersifat demikian rupa. Malah segala hukum hakam, suruhan, larangan yang terdapat Al-Quran itu wajib diamalkan sampai ke hari kiamat. Bukan ajak Al-Quran tu walaupun sedikit tidak relevan di zaman ini. Bukan. Tetap relevan di zaman mana sekalipun, di masa mana sekalipun. Itu istimewa Al-Quran. Dan Al-Quran tidak sama dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kitab-kitab itu dinasahkan setelah datangnya kitab yang diwahyukan pada Rasul yang lain. Datang Rasul lain, hukum kitab sebelum itu dinasahkan dan diamalkan pada kitab yang datang dengan Rasul yang lain. Itu yang sebelum ini. Allah Ta'ala tidak memberikan jaminan untuk menjaga kitab ini. Sebagaimana jaminannya yang diberi kepada untuk menjaga Al-Quran. Malah Allah SWT menyerahkan urusan penjaga Al-Quran ini kepada penganutnya. Tentang Al-Quran itu sendiri, Allah menjamin untuk menjaganya. Tapi untuk mengamalkan Al-Quran, Allah serahkan kepada umatnya untuk menjaganya. Untuk mengamalnya. Itu serah kepada kita. Tapi Al-Quran sendiri, bagaimana kita akan bincang nanti, bagaimana Allah jaga dia. Al-Quran itu dijamin oleh Allah sendiri. Ketidakterbatasan Al-Quran dengan zaman semakin jelas kelihatan dan terbukti dengan adanya keselarasan dan keserasian Al-Quran dengan peredaran zaman. Tengok kalau kitab buatan manusia yang lama dulu, apabila datang zaman yang baru ini, tak relevan lagi. Tapi tidak. Semakin moden manusia, semakin relevan dengan Al-Quran. Al-Quran tetap memberi jawapan kepada semua persoalan hidup. Sama ada sosialnya, sainsnya, kedoktorannya dan sebagainya. Dengan itu Al-Quran tidak terhenti kebenarannya dan dibuktikan oleh pencapaian sains pada masa kini.
dan masa akan datang. Malah ianya semakin terselah dengan lahirnya penemuan-penemuan baru dalam bidang kehidupan manusia. Semakin mana manusia maju, pencapaian sainsnya, kehidupannya, semakin dia terjumpa dalam Al-Quran yang menyentuhnya. Oleh demikian, segala keajaiban yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah putus dari masa ke masa ke akhir zaman. Kandungan Al-Quran memiliki kekuatan yang kekal dan universal. Cuba kita perhati dan tadabbur surah Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq. Cuba perhati, fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Cuba kita perhati maknanya. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini. Sanurihim, kita akan perhati. Allah gunakan sin, sanurihim. Dan pada diri mereka juga mereka akan ketemu dalam diri mereka sendiri. Dari satu hari ke satu hari. Benda yang pelik-pelik dalam diri manusia belum ketemu hari ini, akan diketemukan besok, lusa, hatta hari kiamat. Begitulah hebatnya apa yang ada dalam Al-Quran. Walaupun sepatah perkataan, tapi dia hanya menggeparkan alam sains. Itu kalau kita lihat ketepatan perkataan Al-Quran dengan fakta sains. Ada orang karang buku-buku mengenai ketepatan perkataan Al-Quran dengan fakta sains yang dijumpai oleh manusia. Walaupun satu kalimah Al-Quran guna, tapinya baru kurun terkini baru berjumpa apa yang dikatakan oleh perkataan Al-Quran itu. Bukti kebenaran ayat tadi akan terus muncul serentak dengan lahirnya pelbagai ilmu. Teka-teki alam, hukum-hukum alam sejagat dan juga dengan munculnya ilmu kemanusiaan. Allah SWT telah bersumpah dalam Al-Quran atas nama alam buana ini dengan 3 bentuk. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan cakrawala, wasyamsi wal qamar dan sebagainya. Kedua dengan sesuatu yang kita tidak dapat lihat atau tidak dapat melihatnya. Dan ketiga dengan putaran peredaran alam, wal-laili wad-duha dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat setiap generasi di setiap zaman akan dapat membaca kebenaran ayat-ayat Al-Quran dengan kajian-kajian sains yang mereka lakukan. Dan di sanalah akan terungkap perkara yang baru yang belum pernah dijumpai oleh orang-orang sebelum generasi ini. Itu hebatnya Al-Quran. Sebab itulah kalau kita perhati tadi dalam ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu surah Fussilat ayat 53. Sanurihim fil afaq. Ya. Sanurihim fil afaq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tengok, sanurihim. Bukan saja fil afaq, tapi wa fi anfusihim. Pendedahan tentang kekuasaan Allah untuk masa-masa hadapan yang disebut oleh ayat atas tadi bukan saja terbatas kepada alam buana seperti Abang Zim kata tadi, tapi malah kepada diri manusia itu sendiri, wa fi anfusihim. Baik. Rasulullah SAW sendiri apabila membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat menyentuh benda-benda fakta-fakta sains, baginda membiarkan saja berlalu untuk ditangkap oleh pemikiran manusia mengikut kadar kemampuan masing-masing menurut generasi masing-masing. Dalam hal ini Al-Quran memberi setiap pemikiran kadar kemampuan untuk memahami, dan setiap pemikiran akan dapat apa yang menyenangkan dan menakjubkan. Tak sama. Anda akan melihat orang yang tidak mempunyai pelajaran namun terasa asyik dengan membaca Al-Quran. Setiap lapis manusia yang tingkatan pemikiran berbeza-beza, tapi mereka mempunyai terasa asyik untuk membaca Al-Quran walaupun tahap pemikirannya tak sama dengan orang yang belajar banyak dan tinggi.
dan ia dapat apa yang menyenangkan hatinya. Sedangkan orang yang berpelajaran tinggi lebih-lebih lagi akan mendapati daripada Al-Quran apa yang menyenangkan hati dan pemikiran mereka. Inilah merupakan satu perkara keistimewaan dan keunikan yang ada hanya dalam Al-Quran. Baik. Kita lihat pula pada ciri yang keempat, iaitu Al-Quran itu kitab yang mudah dipahami dan jelas maksudnya. Walaupun dia diturun beribu tahun yang lepas, tapi kita tidak kata dia adalah Quran bahasa klasik yang susah dipaham. Misalnya kita lihat hikayat-hikayat katalah yang tua. Mungkin generasi baru ni payah nak faham. Ataupun kitab-kitab yang lain, buku-buku lama yang lain. Kadang-kadang generasi baru susah untuk memahaminya dengan bahasa yang tak sama dengan kita guna sekarang. Tapi Al-Quran diturunkan dengan sepasih-pasih bahasa dan mudah dipahami oleh semua golongan dan jelas maksudnya. Ingat itu, dalam ciri ini boleh kita katakan ianya jelas, Al-Quran itu jelas serta mudah dipaham seperti Abang Zain kata tadi. Tidak seperti terdapat dalam buku falsafah yang penuh dengan teka-teki dan kerumitan dalam memahami isi kandungannya. Kalau kita buka buku falsafah dulu-dulu, geritnya, kita susah dan rumit nak fahamnya. Walaupun terpaksa menggunakan pemikiran begitu letih nak faham. Sehingga dikatakan jikalau falsafah itu terang dan mudah dipahami, maka ia belum lagi boleh digelar falsafah. Al-Quran juga tidak sebagaimana sastra simbolik yang susah diterima oleh akal biasa untuk mengerti makna-makna di sebalik perkataan dan ungkapan yang simpan siur. Cuba kita baca sajak-sajak karangan-karangan yang simbolik. Kita terpaksa bertanya situ nak faham tu. Sebab dia amat simbolik. Adakah Al-Quran itu diturunkan sebegitu caranya sampai payah nak faham? Tak mungkin. Al-Quran bukan begitu keadaannya. Ia diturunkan sebagai kitab hidayat. Sebab tu dia mudah. Sebab tujuan asalnya Al-Quran itu adalah sumber hidayat. Kalau payah manusia nak ambil macam mana, nak berpandu macam mana, nak jadikan nur tadi sebagai penghidup hati. Sebab payah nak faham, menyebabkan manusia pedap untuk memahaminya. Tidak. Al-Quran bukan begitu. Ditujukan pada seluruh manusia. Kalimah Allah ini diwahyukan untuk berdialog dengan akal manusia. Hati manusia. Seluruh perasaan dan rohaninya. Dengan itu Al-Quran dapat menyinari akal manusia. Membersih hati nurani sekaligus memotivasikan manusia untuk terus menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Katanya, Al-Quran itu mudah. Abang Zain kata Al-Quran itu muyassar, mudah. Bukanlah bermakna bahawa Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang awam yang bodoh-bodoh. Bukan. Bukan maksud itu. Bertujuan untuk memudah mereka memahami isi kandungannya. Bukan. Bahkan Al-Quran diwahyukan dengan menggunakan gaya bahasa yang paling tinggi nilainya. Nilai balaghah. Mengandungi makna-makna yang amat mendalam dengan menggunakan metod penyampaian dan penerangan yang mudah dipahami. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menandingi ketinggian bahasa Al-Quran. Cuba lihat. Namun demikian Al-Quran tetap mudah bagi mereka yang ingin memahaminya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran Karim dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Maka adakah siapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Itu persoalannya. Yang itu kalau kita lihat, ahli jemaah sekalian, hasil daripada Al-Quran itu adalah berbentuk mudah dipahami. Maksudnya,
maka kita tidak dapat kita tidak pernah menjumpai mana-mana kitab dalam dunia ini ia dapat ditafsirkan diolah isinya oleh para cendekiawan. Cuba lihat kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain yang di tangan manusia. Adakah mampu cendekiawan mentafsirkan ataupun kata berebut-rebut cendekiawan untuk mentafsirkan apa yang ada pada kitab itu? Tidak. Dalam Quran cuba lihat mufassirun, berapa orang mufassir dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahawa segala suruhan dan perintah yang ada dalam Quran amat mudah untuk diamalkan. Dalam surah Taha, cuba kita tadabbur ayat 1 hingga 2. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Itulah dia sikit sebanyak tabiat Al-Quran. Ia adalah kitab yang diibaratkan sebagai cahaya menerangkan. Dia tu sebagai lampu yang menerangkan. Petunjuk, penjelasan. Kitab yang membezakan yang betul dan yang salah. Kitab rahmat, metodnya jelas, terang, serta mudah dipahami. Nak ke Tuhan, cari dalam Al-Quran. Jelas, itu sifatnya. Nak kenal Nabi, cari dalam Al-Quran. Itu sifatnya. Nak kenal para salihin, itu sifatnya disebut dalam Quran. Nak kenal golongan munafikin, itu sifatnya. Ada pun surah dalam Quran. Dan sebagainya. Dengan itu, Al-Quran diturunkan dengan bentuk yang paling mudah untuk dipahami perkara-perkara penting ini. Jika timbul sebarang perselisihan dalam memahami hal-hal tertentu, Allah mengajak kita supaya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat pula ciri seterusnya. Antara lain ialah Al-Quran kitab Allah yang terpelihara. Tidak ada kitab semacam ini yang dijamin dipelihara oleh Allah SWT. Ini juga satu keunikan dan keistimewaan Al-Quran. Ianya sentiasa dijaga oleh Allah Ta'ala sendiri. Cuba perhatikan, belum ada satu bangsa pun di atas muka bumi ini yang boleh dikatakan paling tekun dan bersungguh-sungguh dalam menjaga dan memelihara kitab suci mereka. Tengok. Cuba lihat kitab lain. Adakah manusia begitu tekun dan bersungguh menjaga kitab mereka? Berbanding dengan usaha kaum muslimin dalam menjaga kitab Al-Quran ini. Belum ada lagi mana-mana kitab, buku-buku atau bahan bacaan yang lebih terjaga dan dilindungi melebihi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini disebabkan Allah SWT sendiri yang memberi jaminan untuk menjaga Al-Quran itu. Cuba kita tadabbur ayat. Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu jika Allah SWT sendiri yang menjadi penjaga Al-Quran, maka sudah tentu Al-Quran itu tetap terjaga. Keasliannya sejak ia diturunkan hingga ke hari kiamat. Original 100% dari dulu sampai ke hari kiamat. Iaitu bermula sejak Al-Quran diwahyu kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian dibuku kepada zaman Khalifah Uthman bin Affan, hinggalah ke hari kiamat nanti. Kekal abadi dengan keoriginalannya. Al-Quran tetap sama ada dari segi barisnya, ejaannya, sebutannya, bacaannya dan sebagainya. Cuba Abang tanya, pernahkah anda berjumpa dengan satu naskah Al-Quran di sebuah kota yang susunan ayatnya tidak sama dengan naskah Al-Quran yang didapat di kota lain? Al-Quran di Kota Baru, adakah tak sama dengan Al-Quran yang ada di KL
Begitulah sebagainya. Al-Quran di KL adakah tak sama dengan Al-Quran di New York? Dan itulah. Atau pernahkah anda bermusafir ke kampung dan cuba mendapat sebuah kitab suci untuk dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran yang terdapat di kampung tersebut? Apakah anda mendapati dalam kedua-dua buah Al-Quran yang anda bandingkan itu ada sebarang perbezaan? Atau apa-apa penambahan dan sebarang kekurangan sama ada dari segi baris ke, huruf ke, tulisan ke dan sebagainya? Sudah tentu jawapan kita tidak ada perbezaan sedikit pun. Mustahil Al-Quran itu boleh dipalsukan. Sebagaimana berlaku kepada hatta kitab samawi yang lain. Apatah lagi buatan manusia. Tapi Al-Quran mustahil dipalsukan. Ditambah atau dikurangkan walaupun satu huruf sekalipun. Kerana kita tidak pernah menjumpai sebuah kitab atau buku pun selain pada Al-Quran yang dihafal hurufnya. Coba Abang Zain nak ambil perhatian di sini. Cuba kita perhati, adakah lain pada Al-Quran orang yang kitab yang dihafal huruf demi huruf? Ya, oleh jutaan manusia. Bukan seorang dua. Jutaan manusia. Dalam setiap masa. Dan Al-Quran tu dihafal peliknya, ahli jemaah sekalian, tidak terbatas umurnya. Daripada peringkat kanak-kanak, belia, orang dewasa, orang lelaki, ada maha tahfiz lelaki, ada maha tahfiz perempuan, ada maha tahfiz untuk budak-budak, malah tidak mengira bangsa dan warna kulit. Subhanallah. Cuba sebut kepada Abang Zain, maha tahfiz agama lain. Tak ada. Tak jumpa pun. Sama ada individu itu tahu berbahasa Arab ataupun tidak. Hafal. Yang pentingnya hafal. Malah Al-Quran itu diadakan dalam bentuk pertandingan. Sama ada dari pertandingan tarannumnya ataupun tandingan hafalannya. Pembanding peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa dan sebagainya. Anehnya lagi, hak peliknya, yang menjadi juru pertandingan, juara pertandingan, hak dapat juhan pertandingan adalah daripada kalangan mereka yang bahasa ibundanya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran. Juhan Malaysia, juhan Indonesia. Pelik. Semua itu adalah projek mega daripada Allah seolahnya sebagai supaya Al-Quran ini dijaga melalui usaha manusia. Satu lagi Abang Zain nak tarik perhatian. Al-Quran juga mendapat perhatian dan kajian yang begitu serius daripada orang ramai. Kajian yang tidak hanya tertumpu kepada sejarah secara umum, tetapi kajian dibuat secara khusus tentang sejarah turunnya ayat Quran. Demi ayat. Nuzul Quran. Sama ada dari segi masa. Ayat ni turun masa ni. Musim panas, musim sejuk. Ayat ni turun pada musim panas. Subhanallah. Cuba beritahu kepada Abang Zain, kajian ini dilakukan dengan kitab-kitab yang lain, buku-buku karangan lain, tak ada. Tempat, situasi malah dikaji juga tentang sebab turunnya ayat tersebut. Semuanya dirakam dan dicatat dengan terperincinya sekali. Tidak ada mana kitab atau buku dalam dunia ini yang bacaannya mempunyai atur cara seperti atur cara membacanya. Di mana harus dipanjangkan. Tengok. Dalam tajwid. Ini perlu dipanjangkan. Ini perlu dipendekkan. Dan sebagainya. Ditebalkan, dinipiskan. Ada tempat dilarang berhenti. Semua itu semua adalah. Bahkan dibuat kajian tentang Assalamualaikum Dr. Mak Zain. Waalaikumsalam. Masa saya ingat dah sampai ke penghujungnya, kita bagi sedikit masa untuk para peserta menanya soalan. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit begitu.
Jadi Ustaz boleh gulung lah kot kalau buat kesimpulan dulu. Lepas tu kita minta para peserta tanya soalan kalau ada. Baiklah, mungkin kita tak sempat nak habiskan beberapa ciri tadi, ada satu dua lagi, tapi tak mengapa. Sebagai penghujungnya, kesimpulannya kita dapati bahawasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, satu macam kita bincang tadi. Apabila dia disebut kalamullah, pasti ada keistimewaan yang tidak terhingga banyaknya, kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab dia turun daripada zat yang sempurna. Apabila perkara yang datang daripada zat yang sempurna, pasti sempurna segala-galanya, insya-Allah. Jadi insan yang ingin sempurna juga dalam hidupnya, pakailah apa yang dibawa dalam Al-Quran itu. Kalau tak mahu, tinggallah Al-Quran. Bukan Abang Zain suruh tinggal. Tapi kalau dah tak mahu, apa boleh buat? Tapi kembalilah pada Al-Quran kalau ingin bahagia. Sebab dia datang daripada Allah. Rabbuna, Tuhan kita, cipta kita, yang bersifat sifat yang sempurna, maka Quran pun sempurna. Dan orang mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tetap akan sempurna dirinya, keluarganya, kampungnya, masyarakatnya, negerinya, negaranya, serta dunia dan umatnya sekali. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, masya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah penyampaian kuliah oleh Dr. Muhammad Zain yang terkenal dengan Abang Zain. Insya-Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita sama-samalah menghayatinya dalam sesi orang kata tadabburul Al-Quran ini. Jadi saya rasa tak perlu saya huraikan panjang kerana apa yang disampaikan oleh beliau adalah sangat-sangat jelas, di mana menghuraikan beberapa ciri-ciri Al-Quran. Ada beberapa ciri yang belum, mungkin tak sempat lagi, mungkin dalam kuliah akan datang boleh disampaikan, meneruskan insya-Allah. Cuma mungkin ada soalan pun, ada muslimin dan muslimat boleh tanya soalan kalau ada. Kalau tak ada, tujukan ke dalam dalam mesej kat sini, saya akan bacakan. Jadi dalam masa lebih kurang ada 9 minit lagi. Jadi kita minta kalau muslimin dan muslimat ada soalan, silakan. Boleh tulis ya, kalau dalam mesej tu boleh tulis. Ada yang menulis mesej kat saya, dia kata. Dr. Zain ya, kalau kita menunggu soalan tak ada daripada tadi ada orang hantar mesej kat saya. Mungkin dia orang tak tahu macam mana nak gunakan Google Meet tanya soalan kot. Jadi soalannya begini, ada yang kata yang ciri yang pertama Dr. Muhammad Zain sampaikan tadi tu, iaitu Al-Quran adalah sebagai ruh. Jadi dia tanya, pernah dia kata menikmati satu ayat di dalam surah Al-Isra katanya 85, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ruh itu adalah urusannya. Apabila orang-orang Yahudi tanya kepada beliau, wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi adakah perbezaan di antara dua ruh ini yang disebut dalam surah Syura ayat 52 dengan perkataan ruh yang disebut dalam surah Al-Isra? Kalau mungkin Dr. Mazin boleh huraikan sedikit. Ya, insya-Allah kepada muslimah yang bertanya, terima kasih, jazakumullah khair. Dan insya-Allah Abang Zain cuba sebutkan sedikit jawapannya, dan bakinya kita serah kepada Dr. Habib insya-Allah. Ayat yang kata Allah tiupkan ruh itu, ruh yang ada yang menghidupkan kehidupan seluruhnya manusia itu. Ruh yang itu semua manusia tak tahu. Dan pernah orang kafir nak bertanya Nabi dan diberitahu oleh Jibril, ada kumpulan orang nak
apa ni? Nak melekeh-lekehkan kau ya Muhammad, dia akan tanya nanti tentang ruh. Ada diceritakan begitu. Jawab ya Muhammad terang-terang. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang kita duk guna ni, kita tak ada ruh. Tapi urusan ruh sebenarnya, ruh hakikat sebenarnya adalah tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, Rasulullah SAW sudah beri jawapan. Tapi Allah SWT sudah mengajar Nabi, kalau ditanya tentang ruh, jawab ruh itu urusan Tuhan. Tapi maksud ruh yang disebut dalam surah tadi adalah kata majazi daripada perkataan ruh tadi, iaitu cahaya ataupun benda yang boleh menghidupkan. Maksud sini kata ulama, ruh yang dimaksudkan itu Al-Quran boleh menghidupkan hati. Ruh itu maknanya ruh yang boleh menghidupkan hati manusia yang mati, hati manusia yang jahil dan sebagainya. Dan itu dimaksudkan yang Abang Zain kata tadi, Al-Quran adalah ruh tadi adalah ruh yang dimaksudkan adalah ruh yang menghidupkan hati manusia sebagai cahaya dan sebagainya. Itu saja. Ustaz Habib macam mana? Ya, Alhamdulillah jawapannya okey. Kena tambah Abang Zain cetek ilmu tu. Tidak itu saya rasa memadai lah kot, kita bagi peluang kepada orang lain. Ada soalan lagi. Dia kata Al-Quran dikira sebagai mukjizat teragung. Ya. Mengapa kita tidak terasa pun demikian? Dan bagaimana cara untuk menyemai rasa Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat hebat? Saya dapat ya, dia kata Al-Quran ni dikira sebagai mukjizat, tapi kenapa kita tak rasa bila dibaca pun kita tak rasa dia punya kehebatannya? Macam kadang-kadang kita baca sambil lalu dalam kereta dan sebagainya. Jadi macam mana nak rasa menyemai rasa Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat hebat? Al-Quran, kita tak sempat tadi membicarakan sudut keistimewaan Al-Quran tadi ya, iaitu mukjizat. Sebagai Abang Zain sebut di permulaan tadi, sebab masa tertentu. Ya. Kalau kita lihat mukjizat Nabi-Nabi lain berbentuk indrawi. Ya, betul tak? Baik, ya. Bentuk indrawi, tukat dan sebagainya. Tapi Al-Quran bukan bentuk indrawi, dia akli, rohi. Akli dan rohi. Ni, keakalan dan kehatian, kekalbuan. Ya, kalbu. Itu mukjizat Al-Quran. Dia tak boleh nampak dengan mata begini. Macam kita tengok tukak Musa tu. Ya. Begitu Al-Quran, kalau kita tengok mana mukjizat, mana hak dikatakan boleh sampai naik berdiri bulu romo. Kan? Betul tak? Bahasa kata? Ya. Contohnya beginilah mungkin. Kalaulah orang tu sihat, Dr. Habib bawa buah apa? Buah anggur lah paling yang kita suka. Kalau kita di Mesir lah, sana pergi kedai beli buah anggur lah. Ya. Tapi kalau beri tu buah anggur yang begitu sedap itu kena bagi kepada orang yang sihat. Jangan bagi kepada orang yang sakit lama. Ya. Dia tak rasa apa pun. Al-Quran itu sebab itulah dia untuk merasai kemukjizatan itu. Sebab itu Quran itu diturunkan li muamalatil qulub untuk hati. Sebab dia mukjizat tu. Mukjizat qalbi ataupun ruhi dan sebagainya. Jadi dengan itu persediaan kita rohaninya, hatinya dan sebagainya perlu untuk merasai Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbincangan yang tak sempat itu, Syed Qutb dalam Zilal ada menyebut seorang Rusia naik kapal bersamanya. Naik kapal bersamanya untuk pergi ke Amerika Utara. Kapal laut, bukan kapal terbang. Sempat kan ni Ustaz, Doktor. Ana nak cerita tak dia. Seorang perempuan tu di atas kapal itu ada 15 saja orang yang Islam dan mereka cuba buat sembahyang Jumaat sebab lama tak ada
dia ambil mazhab yang boleh sembahyang jemaah 15 orang. Maka Syekh Qutb dalam kapal itu dia baca khutbah. Jadi perempuan Rusia itu duduk dengar. Dia tak ngerti bahasa Arab. Dia dengar. Menangis dia. Akhirnya dia panggil Syekh Qutb. Tuan datang sekejap. Saya herannya bahasa apa yang antum cakap tu? Kata Syekh Qutb bahasa Arab. Tapi dalam banyak-banyak yang antum cakap itu ada ketulan-ketulan ayat-ayat yang saya tersentuh benar. Sedangkan saya tak faham ni. Syekh Qutb pun terlintaslah. Ketulan itu ada ayat Quran. Dia kata ayat Quran tu apa? Gini Quran. Saya sebenarnya sedang mencari hidayah sekarang. Rupa-rupanya saya dengar banyak-banyak dah benda lain. Tapi tak sentuh langsung hati saya. Tapi saya dengar ketulan ini baru tahu Al-Quran ini betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya cari. Kenapa dia tersentuh gitu? Dia orang lain ramai lagi, orang putih hidup bina Arab tu. Kenapa dia dengar juga tapi tak macam dia? Sebab persediaan isti'dadun qalbi wa ruhi ada padanya pada ketika itu. Samalah dengan kita sekarang. Kalaulah kita baca Al-Quran, dengar Al-Quran dalam keadaan kita lara, bila kita nak rasa Al-Quran tu lazat? Seolah-olah bandingan Abang Zain kata tadi, doktor bagi buah anggur ketika seorang itu sedang sakit. Maka tidak ada faedah bagi buah anggur. Begitulah dengan Al-Quran. Sebagai contohlah tu. Rupanya isti'dar ruhi wal qalbi wal fikri, perlu persediaan akalnya, rohaninya dan sebagainya. Perlu ada untuk merasai keikjizatan Al-Quran itu sendiri sebagai hidayah. Wallahu alam. Dr. Habib tambah tu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan sekali lagi. Nak tambah tu boleh tapi cuma masa tak begitu mengizinkan. Ya. Jadi ada soalan lagi sebenarnya, soalan yang hampir sama dengan soalan kedua tapi berkaitan dengan ciri yang keempat. Tapi disebabkan masa tak begitu mengizinkan, insya-Allah pada waktu-waktu akan datang kita cuba menjawablah soalan tu. Jadi sekali lagi saya sebagai mengendalikan sesi tadabbur Al-Quran ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Zain Sama-sama. Dan kita semua agar dapat manfaat daripada apa yang kita dapat pada malam ini. Dan insya-Allah kalau kita lihat program yang kita lancarkan ini walaupun seminggu sekali, kalau sesi siri yang pertama minggu sudah kita tajuknya adalah Tadabburul Quran, ayat permulaan wahyu. Jadi saya sendiri yang memberinya, alhamdulillah, iaitu apa orang kata sebagai mukaddimah penurunan Al-Quran. Hari ini alhamdulillah dengan Dr. Muhammad Zain Mahmud menguraikan lebih lanjut lagi mengenai ciri-ciri Al-Quran itu sendiri. Dia telah pun melengkapi kuliah yang minggu sudah. InsyaAllah Dr. Muhammad Zain juga ada menyebut dalam ciri yang ketiga di mana beliau membacakan surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menunjukkan kepada mereka ayat-ayat di luar, di angkasa sana ataupun di langit, di bumi dan sebagainya, dan juga pada diri kamu sekalian, sehinggalah jelas bagi kamu sekalian hak ataupun kebenaran. Jadi ianya ada kaitannya dengan tajuk yang akan datang pada minggu hadapan. Jangan lupa muslimin dan muslimat tolong ikutinya, iaitulah tajuknya minggu depan ayat-ayat tadabbur. Ayat-ayat tadabbur dia ada kaitannya dengan ayat yang Ustaz Dr. Muhammad Zain baca tadi. Ya, ayat-ayat tadabbur yang akan disampaikan oleh Dr. Luqman, Dr. Muhammad Luqman, ya, daripada QIPS, iaitu daripada Perlis. Jadi sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Zain, dan kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi akan datang insya-Allah, dan mudah-mudahan muslimin dan muslimat dipanjangkan umur dan keberkatan
Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan dan jagalah diri baik-baik dalam keadaan COVID-19 ni yang sedang menudar sekarang ni. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyelamatkan kita semua daripada sebarang malapetaka dan musibah, supaya kita dapat terus mentadabbur Al-Quran dan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.